Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan, kasih sayang, rahmat daripadanya. Terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat keimanan, nikmat Islam. Terus memberikan kita kekuatan, peluang, Alhamdulillah, bertemu kita pada bulan Ramadan ini, Alhamdulillah. Dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada ahli jawatan kuasa surau, tuan pengurusi surau, timbalan pengurusi surau, keseluruhan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para ustaz, seluruh ahli karya Surau Haji Maksum, Jalan Kamis, Meru Kelang, Alhamdulillah. Bertemu kita pada subuh ini untuk sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita ingat memperingati, moga-moga dengan pertemuan ini kita semua dalam rahmat serta kasih sayang Allah, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bermula tadi Qiyamulai kami daripada Mahat Hafiz Ibnu Katsir Batu Belah Kelang, Alhamdulillah. Qiyamulai tadi pagi dipimpin oleh Ustaz Sazwan Rosli selaku mudir tahfiz Mahat Hafiz Ibnu Katsir daripada pukul 4.30 pagi hinggalah pukul 5.30, Alhamdulillah. Seterusnya kuliah solat subuh. Solat subuh tadi dipimpin oleh adik Adam Faris. Adam Faris salah seorang pelajar daripada Mahat Hafiz Ibnu Katsir, mahat kami juga, Alhamdulillah. Kita doakan sama-sama beliau terus boleh menghafal, menghabiskan khataman Qurannya, insya-Allah. Ini salah seorang yang kita gilap untuk mencari pengganti-pengganti kami nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekarang Adam Faris ini juga bertugas sebagai imam tarawih di Surau Ar-Raudah. Surau Ar-Raudah, Bukit Raja Kelang, bandar Bukit Raja Kelang, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah bila subuh disambung pula oleh saya. Jadi kami semua ini dari pasukan Mahat Hafiz Ibnu Katsir, bertolak daripada Batu Belah pukul 3.30 pagi sampai ke sini, Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada kami untuk sama-sama menabur bakti kepada masyarakat di sini, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada subuh ini kita rasa agak special, agak istimewa, insya-Allah, untuk kita kongsi satu perkara yang amat penting yang berkaitan dengan akidah kita. Ini sangat penting kerana isu yang kita nak kongsikan ini, yang sama-sama kita akan kongsikan ini adalah sangat terkait dengan akidah. Sekiranya kita tersilap, sekiranya kita tersalah dalam mencari ikhtiar, terutamanya kepada penyakit-penyakit yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi, sekiranya kita tersilap ikhtiar, tersalah cara, tersalah jumpa orang, tersalah jumpa perawat, akhirnya menyebabkan kita boleh menjadi kufur kepada Allah. Boleh terbatal keimanan kita kepada Allah. Sia-sia amalan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya di akhirat kita rugi. Rugi serugi-ruginya.
Kita baca Al-Quran, kita rugi. Kita buat amal ibadah, sedekah, kita rugi. Kita membuat amalan amal soleh kita pada waktu malam itu rugi. Sekiranya perkara ini kita buat, yang menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sedari. Jadi alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita berkongsi. Sebelum ini juga kita dah ingat memperingati, kita dah kongsikan. Dalam kita mencari ikhtiar, kadang-kadang kita tersalah kaedah yang kita terima daripada perawat. Kadang-kadang kita tersalah jumpa perawat yang kita jumpa. Nak mencari jalan penyelesaian, akhirnya tersalah tanpa disengajakan. InsyaAllah, sebab apa perkara ini sangat penting, baru-baru ini terjadi lagi beberapa peristiwa yang saya rasa memberi impak kepada yang disebut pengubatan Islam. Antaranya, baru-baru ini berlaku satu peristiwa, seorang pensyarah daripada sebuah universiti, dia memang pensyarah, juga seorang mutawif. Bila kita sebut ada seorang pensyarah, dia mesti seorang yang akademik. Universiti pula, universiti terkemuka dekat Malaysia ni, bukan universiti biasa lah, universiti awam terkemuka dekat Malaysia. Dia seorang mutawif, sentiasa pergi balik ke Haramain, buat umrah, bawa jemaah. Tapi ada satu perkara yang melibatkan pengubatan Islam ini boleh mencacatkan dan merosakkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau lakukan? Kita anggap dia seorang ustaz, memang ada background agamanya yang sangat tinggi, tapi akhirnya dalam pengubatan Islam menjadi satu masalah kepada kita. Apa yang berlaku? Ada seorang jemaahnya ini ditimpa penyakit yang tak kunjung sembuhnya. Demam, tak kebah-kebah. Sejak balik daripada umrah, demam dia tak kebah-kebah. Jadi dia mengadulah kepada mutawif. Dia faham ini mutawif, mesti faham tentang isu akidah dan sebagainya. Jadi dia mengadu kepada mutawifnya bahawa dia demam tak kebah-kebah. Jadi apa yang berlaku? Pesakit ini berada di Kelang, mutawif ini berada di satu tempat lain-lain lah. Jarak lebih kurang 80 km macam tu. Jadi dia mengadu pada mutawif, mutawif kata apa? Tak apa, saya tengokkan sekejap. Kat situ kita dah mula ada kesangsian. Dia tengokkan. Tak apa, sekejap ya, saya tengokkan. Tak lama selepas itu, besoknya dia call kembali, dia telefon. Okey, alhamdulillah, dalam pengamatan saya, apa yang saya nampak, kamu ada hantu raya sedang menyerang kamu. Sakit bahagian perut, sakit di bahagian belakang, kerap sakit kepala yang amat sangat. Betul kan? Betul. Tepat apa dia cakap, masalah dalam perut. Pesakit ini hanya mengadu demam pada mula-mula, tapi ustaz ini boleh menyatakan dengan lebih detail apa penyakit pesakit ini. Jadi dia kata sakit yang sangat teruk. Ada penyakit dalam perut, bahagian kepala sangat sakit, bahu jadi berat. Kamu sebenarnya hantu raya yang sedang menyerang kamu. Kat situlah bahagian-bahagian dia pegang. Satu persoalan kita dah mula tanyakan. Sebab dia selepas itu mengadu kepada kami, dia tanya, betul ke kaedah semacam ni? Sebab dia mula rasa sangsi. Macam mana ustaz ni boleh tahu yang pesakit ini ada hantu raya? Dan macam mana ustaz ini boleh tahu yang pesakit ini sakit daripada bahagian-bahagian tersebut? Lepas tu apa dia suruh buat? Nak tahu kuat mana hantu raya yang serang dia ni? Malam hari tu, dia suruh letakkan sepinggan nasi di dalam bilik pesakit ni. Masak nasi yang baru, letakkan dalam bilik tempat dia tidur. Letakkan nasi yang telah dimasak kat dalam bilik tidur tu. Selepas dia letak nasi malam tu, dia cek. Dia kata, tunggu satu malam, besok kita tengok apa yang berlaku kepada nasi tu. Jadi, satu hari, satu malam ditunggu, dibiarkan nasi dalam bilik pesakit ni, besoknya kita tengok. Lepas tu, apa yang berlaku? Nasi tersebut tak jadi apa-apa. Tak basi, tak rosak, semut pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi, dia kata, cuba korek sikit bahan nasi tu. Kot ada rambut, ada ulat ke, ada benda-benda yang pelik, keluar sesuatu yang pelik. Tak ada. Langsung tak ada. Dia dah mula gelabah. Nampak tak jadi pula kali ni. Tak jadi. Nasi tersebut tidak tercuit dan tidak berlaku apa-apa. Jadi, ini antara isu yang berlaku. Walaupun seorang mutawif, walaupun seorang akademik yang sangat tinggi,
walaupun gelarannya seorang ustaz, tapi perkara tersebut menyanggahi syarak dalam pengubatan Islam. Sangat-sangat telah menyalahi syarak. Macam mana dia nampak ada hantu raya kepada pesakit ini? Manusia tidak boleh mengetahui perkara gaib. Manusia tak boleh nampak jin. Kalau dia kata hantu raya, pasti yang menyerang itu adalah jin dari kelompok hantu raya yang kita sebut istilahkan orang Melayu. Tapi itulah jin sebenarnya. Tapi dia sebut sebiji, memang hantu raya yang serang dia. Mana ustaz ni tahu? Ini satu perkara yang perlu ditegah. Yang perlu kita faham, kaedah ini adalah kaedah perdukunan, perbomohan dan pawang. Inilah yang disebut sebagai uskun. Dia seorang ustaz tapi menggunakan kaedah perdukunan. Jadi gelaran ini diberikan sebagai uskun, ustaz campur dukun. Ini yang berlaku. Sebab kefahaman ini sangat penting. Kalaulah percaya apa dia cakap, apa yang Nabi sebut, kufur dengan apa yang Nabi bawa. Kufur, jatuh kufur. Apa yang Nabi bawa, Islam, Nabi bawa iman. Kita kufur dengan apa yang Nabi bawa. Boleh membatalkan keimanan seseorang. Yang kedua, orang sebegini disebut sebagai Al-Kahin yang Imam Syafi'i sebut tidak selayaknya menjadi saksi. Andai kata berlaku kes penzinaan, salah seorangnya adalah orang sebegini yang boleh menyatakan, boleh melihat jin, maka penyaksiannya tertolak. Tak layak menjadi saksi. Ini yang berlaku. Baru-baru ni, tak percaya ustaz, keluar balik, keluar masuk Mekah, keluar masuk Madinah. Seorang pesyarah tak percaya jadi sebersalah. Tapi percayalah, ini kaedah yang bertentangan dengan syarak. Tidak ada kaedah ini dalam pengubatan Islam. Dia sangat berbahaya. Yang mengajar menggunakan paku, menanam paku di sekeliling rumah, penjuru rumah, untuk dijadikan sebagai pagar rumah. Pangnam paku ni yang kita dah bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, letak dekat penjuru rumah, akhirnya syaitan tidak boleh masuk. Ini yang mengajar seorang mudir tahfiz. Seorang ustaz yang ada tauliah mengajar. Ajarnya menanam paku dekat rumah supaya elak masuk jin, tidak diganggu syaitan. Maka kaedah ini kaedah yang bertentangan dengan syarak. Kaedah menggunakan tangkal yang Nabi sebut innar riqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, syirik kepada Allah. Ada setengah orang kata, ustaz ni kejap-kejap syirik, kejap-kejap syirik. Memang betul ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan hadis yang sahih. Nabi kata syirik, kita cakap syirik, nak buat macam mana? Inilah panduan yang perlu kita pegang. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ajarkan, kena berpegang betul-betul. Walaupun kita sedang mencari ikhtiar penyembuhan. Jangan disebabkan kita nak sembuh, kita nak sihat, kita langgar semua benda. Ada setengah guru-guru kita menyebutkan, biarlah kita sakit sedikit agar mendapat rahmat dan pengampunan Allah. Jangan kita sihat dan sembuh mendapat laknat dan kemurkaan Allah atas sebab kesilapan dalam memilih kaedah rawatan. Ini contoh-contoh yang berlaku. Antara kaedah-kaedah kekeliruan dalam pengubatan Islam ini. Kita kena ingat ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innallaha lam yaj'alu syifa'akum fimma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kepada sesuatu yang diharamkan kepada kamu. Hadis riwayat Abu Khari, hadis riwayat Al-Baihaqi yang dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ahmad yang dinilaikan sahih oleh As-Suyuti. Hadis sahih. Dengan jelas Nabi sebut tidak akan mendapat kesembuhan sama sekali. Tidak akan. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh wa Adillatahu dalam jilid yang ke-7 muka surat 437 menjelaskan hadis ini bahawa jaminan daripada Nabi kita tidak akan mendapat kesembuhan dari perkara-perkara yang haram.
termasuk penggunaan kaedah pengubatan Islam yang salah. Penggunaan tangkal, penggunaan bahan-bahan najis dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan. Alhamdulillah hari ini kita nak bagi mengantuk, kita nak segarkan badan kita bawa contoh-contoh barang yang masih digunakan, yang masih menjadi amalan orang-orang kita, yang boleh menyebabkan kerosakan daripada sudut akidah. Siapa yang sebut? Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Pertama, apa yang menjadi kerosakan kepada seseorang itu daripada sudut akidahnya, melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Ya, perkara yang berkaitan dengan sihir. Perkara yang ketiga yang ada di dalam Al-Kabair yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi berkaitan dengan perbomohan. Al-Kahin, yang kita tidak sebut lagi sebagai bomoh, yang kita tak sebut lagi sebagai kahin, kita sebut sebagai uskun. Sebab title ini orang dah tak pakai dah. Bomoh-bomoh pawang dah tak sebut, orang sebut sebagai uskun sebab dia ustaz. Boleh baca Al-Quran, boleh mengubat, pakai kopiah, janggut panjang, boleh disebut sebagai ustaz. Tapi akhirnya kaedahnya bertentangan dengan syarak. Penyakitnya bertambah teruk. Gangguan semakin bertambah, berulang-ulang, tak sembuh-sembuh juga. Kajian Dr. Amran Kasimin, dia membuktikan kenapalah pesakit ini tak sembuh-sembuh. Antara sebabnya kesalahan dalam memilih rawatan. Kesalahan dalam berjumpa dengan perawat yang salah. Akhirnya tak sembuh-sembuh, sembuh sekejap jadi balik, sembuh sekejap jadi balik. Bertimpa-timpa masalah menjadi lebih parah. Jadi insya-Allah kita rewind balik apa yang disebut dalam Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah sekarang perawatan ruqyah ini telah diaktakan di bawah Akta 775 Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua perawat ruqyah kena daftar dah. Bila dah daftar dengan Kementerian Kesihatan, di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan, kita dah tertakluk dan kena mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Mereka dah berbincang dengan para alim ulama di negara kita. Dia panggil setiap Jabatan Agama Islam, duduk berbincang, buat satu panduan, inilah kaedah yang boleh, ini kaedah yang tidak boleh. Supaya selamat daripada sudut akidah, selamat daripada sudut fizikal. Baru ini juga kecoh di media sosial, perawat ruqyah cabul artis. Kecoh. Habis ya nama perawat ruqyah ini. Ustaz-ustaz ini habis nama dia bila mana seorang artis mengadu telah dicabul oleh ustaz yang merawat satu keluarga ni. Diseluk tangannya dalam baju artis ni. Habis dirabanya, habis dicabulnya artis ni. Artis ni buat pengakuan. Dia rasa segan, dia rasa tak boleh terima keadaan tersebut. Akhirnya buat pengakuan. Ini sangat ya memberi kesan kepada kita. Jadi akta ini demi menyelamatkan akidah dan keselamatan diri kita. Apa yang disebutkan? Larangan-larangan yang ada di dalam garis panduan pengubatan Islam. Ya, yang pertama yang disebut adalah sumber ambilan dan bacaan. Sumber ambilan dan bacaan. Kena ambil daripada Al-Quran. Okey, dia ambil daripada Al-Quran. Tetapi menyalahgunakan Al-Quran. Disalahgunakan Al-Quran. Digunakan Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini dengan tujuan sebagai susuk. Penguat tangan, penyeri muka, menguatkan tubuh badan, boleh menyebabkan kekebalan. Baca ayat-ayat Al-Quran ini, baca Yasin selama 44 hari, maka kita mendapat seorang penjaga. Ini contoh kaedah penyalahgunaan Al-Quran. Yang kedua, diubah ayat Al-Quran. Diubah. Contoh yang biasa kita dengar. Ada ya yang diajar oleh tok-tok guru. Ada title K.H. Kiai Haji. Diajarnya kaedah membaca Al-Quran secara terbalik. Amalan bacaan bismillah secara terbalik. Dibacakan bismillah itu secara terbalik. Cuba bacakan. Ada siapa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Baca terbalik. Ini amalan yang diajarkan. Setiap diijazahkan. Saya ijazahkan amalan ini. Semoga bermanfaat dan gunakanlah untuk
rawatan perubatan, pendinding diri. Baca 44 hari, 44 malam, bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini secara terbalik. Mihir Rahnihma Rohilla Misbi. Itu bunyi dia. Mihir Rahnihma Rohilla Misbi. Baca 44 kali. Ini dia ajar. Mengadu seorang atuk berusia 78 tahun. 78 tahun. Ada tak kat sini usia 78 tahun? Haji-haji yang ada umur 48 tahun sekarang. 78. Ada? Contohnya ada. Bayangkan berusia sebegini. Dia jadi macam mana haji ni? Dia jadi mudah marah, dia mudah rasa sedih, dia tak boleh berenggang dengan isteri dia. Isteri dia pergi kedai kejap pun kena marah. Pergi rumah anak tak sampai 10 minit, telefon anak, hantar mak kau balik. Bergaduh, jadi marah. Datuk tanya kenapa? Tak tahulah, saya punya perasaan ni mungkin faktor usia dia kata. Jadi sangat sensitif, tak boleh pisah dengan isteri dia. Yang kedua, dia jadi nafsu syahwat dia menjadi makin kuat. Kuat. Kalah kita ni. Minta maaf, itu saya sebut. Ini yang berlaku. 78 tahun. Steady lagi. Apa yang berlaku? Nafsu dia semakin kuat. Jadi pemarah, cukup sensitif, tak boleh kena tegur. Anak-anak tak berani nak sentuh, nak cakap dengan dia. Akhirnya dia bawa pergi berubat. Bawa pergi berubat, berlaku kerasukan. Merasuk orang tua ni. Hitam. Jatuh. Sekali tanya, Haji minta maaf, ada apa-apa ayat amalan ke ambil? Saya ambil lah ayat-ayat biasa-biasa ni. 3 kul, ayat kursi, itu amalan. Tapi ada satu amalan pelik. Antaranya, saya tak boleh sebutlah amalan tu. Takut nanti ada orang amal, jadi kuat nafsunya. Risau. Dicantik ni, ustaz cakap dicantik. Jangan. Ada pesakit kita bagi tahu, kita jadikan contoh, dia ambil jadikan panduan. Jadi bahaya. So dia buat amal, mana dapat amalan ni? Saya tengok TikTok ustaz. TikTok, terkejut saya. Dia ambil daripada TikTok, umur 78 tahun, pandai main TikTok. TikTok power cakap, hebat. Maju daripada sudut teknologinya. Dia ambil. Dia ambil menggunakan teknologi terkini untuk amalan. Bagus. Tengok, mana dapat amalan ni? Saya ambil daripada TikTok ustaz. TikTok, canggih lah Haji. Dah pandai TikTok kan. Saya tengok ceramah-ceramah je ustaz. Tapi itulah ada satu orang yang ajar ayat-ayat ni. Saya ambil, saya amal. Sangkut. Lepas dia amal tu dia jadi macam tu. Rupanya dengan amalan tersebut, jin tu datang, masuk dalam tubuh badan, mengganggu hidup dia terus. Jadi masalah. Jadi hati-hati, walaupun itu ayat Al-Quran, jangan tersilap. Pastikan disahihkan oleh ulama-ulama murtabar. Ini boleh, ini tak boleh. Jangan kita terus beramal tanpa ada panduan. Sangat berbahaya. Ada kes, dia jadi macam mana, sakit dah lama, dia pergi dekat masjid, duduk dekat masjid sorang-sorang, duduk beriktikaf. Lepas duduk beriktikaf, dia menangis, dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menangis, dia merayu. Jadi waktu itu tak ada orang. Waktu dia kata dia berkhalwat sorang-sorang. Kata macam nak suluklah lebih kurang sorang-sorang. Dia mengadu sebab masalah dia tak selesai. Bagus kaedah tersebut, kita tak nafikan. Sebab dia nak cari solusi masalah dia. Duduk sorang-sorang dalam masjid, dalam pukul 3-4 pagi macam tu, tiba-tiba keluar seseorang daripada belakang mimbar. Keluar. Saya dengar meremang. Ini diceritakan oleh pesakit kita. Keluar seorang wali Allah. Dia kata wali Allah. Berjubah putih, berserban, berjanggut putih, tunduk, wangi, semerbak, datang ke dia, duduk sebelah. Jangan sedih. Allah hantar saya bantu kamu. Hantar bantu kamu. Allah dengar doa kamu. Dia bagi ayat amalan. Baca doa ini, cari bahan ini. Buat. Dia buat sembuh. Sakit dia hilang.
dalam masa 3 hari. Bahan yang digunakan antaranya bunga raya. Ambil bunga raya, warna putih, buat mandi. Itu antara bahan yang disebutkan. Ada bahan lain. Kata takut kita buat jadi masalah. Dia ambil. Tak lama dia cerita apa? Wali Allah tu datang sebelah dia, diceritakan, dia bagi ayat amalan, dia bagi kaedah, lepas tu dia pergi. Saya ada urusan lain, pergi masuk balik ke dalam belakang mimbar. Hilang. Gaib. Dia rasa lapang, dia rasa syukurnya Allah, dia rasa sujud syukur. Allah hantar wali Allah kepada dia. Syukur. Last dia jadi perawat. Dia mengubat, dia dapat kaedah tersebut, dia terus dibantu masyarakat. Salah tak? Tak salah. Tapi, ada tapi pula. Jadi masalah kepada anak dia. Dia selesai, anak pula kena. Anak bergaduh suami isteri jadi panas baran, bercerai. Bergaduh. Anak pun tak tahu. Dapat cucu meraga-ragam, menangis-nangis. Tak selesai. Rawat orang selesai, tapi tang cucu, tang anak, dia jadi problem. Jadi masalah besar pada dia. Aduh, dia kata apa masalah ni? Kita tanya, rupa-rupanya yang mengganggu keluarga dia, tu pakcik yang datang ketika Qiyamul Lail dia. Qiyamul Lail. Tanpa dia sedar, dia ingat wali Allah. Tapi yang datang adalah syaitan. Syaitan. Wali syaitan, bukan wali Allah. Nampak itu satu tablis iblis. Belitan-belitan iblis. Kena hati-hati. Benda gaib, benda yang berkaitan dengan makhluk halus ini, berkaitan dengan cerita jin, syaitan, iblis, korin, semua kena berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kena berpandukan. Jangan sampai tersilap. Akhirnya boleh makan diri kita, boleh merosakkan kehidupan kita. Kalau tak ada dilandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka cerita kita ini akan menjadi cerita khurafat. Cerita kita ini cerita rekaan. Cerita kita ini hanyalah tahyul semata-mata. Sebab itu penting landasan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, ini yang akan berlaku. Datangnya iblis. Tentera-tenteranya datang menyerupai seorang wali Allah, ajarkan. Ini berlaku tak kepada sahabat Nabi? Berlaku pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Bagaimana dia menyerupai seorang pemuda curi harta zakat, akhirnya mengajar kepada Abu Hurairah ayatul kursi. Boleh berlaku. Ajar Al-Quran. Syaitan ajar Abu Hurairah Al-Quran. Tak mustahil berlaku kepada kita. Bila-bila masa sahaja. Dekat dalam masjid, boleh tak berlaku? Boleh. Berapa ramai yang pitam, lepas pandang bagi salam sebelah kiri, nampaknya benda berbungkus. Berlaku dekat Teluk Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumbang. Sedar kan? Tanya kenapa boleh tumbang, Ustaz? Selepas saya bagi salam sebelah kiri, saya nampak benda tu berbungkus, berdarah-darah muka. Pakat pinggang. Kaki dah tak ada. Bau tanah, bau busuk, seperti mayat yang dah reput. Kita tengok sebelah kiri, tumbang. Berlaku kat dalam masjid. Boleh tak kita ganggu? Boleh kena. Jadi hati-hati. Penting bila satu amal itu kita berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dapat ilmu daripada antara kekeliruan yang berlaku dalam pengubatan Islam ini, yang biasa kita jumpa, yang biasa kita lihat adalah kes-kes di mana dia dapat ilmu-ilmu ini daripada mimpi. Tidak secara bertalaki musyafahah. Sebab itu apa saja amalan yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, perlu bertalaki musyafahah. Berjumpa dengan guru yang muktabar, yang ada fakihnya dalam ilmu agama. Dengan usul fiqhnya, dengan fiqhnya, adalah background agama yang dia belajar. Jangan sebarangan. Dia bagi amalan-amalan sesuatu tanpa ada sandaran, sangat berbahaya. Itu kena jaga-jaga. Tak ada ilmu yang boleh kita ambil daripada mimpi. Siapa sebut? Tuan Guru Dr. Harundin dalam penulisan beliau menjawab persoalan makhluk halus muka surat 157. Ada satu buku yang ditulis oleh Tuan Guru Dr. Harundin menjawab soalan makhluk halus ini, muka surat 157, dengan jelas Tuan Guru Dr. Harundin tidak membenarkan mengambil ilmu daripada mimpi.
Datuk Dr. Amran Kasimin dalam kuliah Perubatan Islam Sungai Merak Bangi tahun 2017 juga menyebutkan tidak boleh mengambil ilmu daripada mimpi. Jangan sama sekali. Okey, apa hujahnya? Yang tadi saya sebutkan, syaitan boleh mengajar Al-Quran dari secara jaga, apatah lagi daripada mimpi. Kalau sedang jaga pun dia boleh ajar kita, lagi-lagi daripada sedang kita mimpi tengah tidur. Boleh, lagi senang dia ajar. Yang kedua, setiap ilmu perlu bertalaki, musyafahah dengan guru-guru yang muktabar. Sebagaimana Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Sebagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi berguru dengan Imam Ibn Taymiyah. Ulama-ulama muktabar ini berguru, bukan tak ada guru, kena bertalaki. Imam Syafi'i pun menadah kitab dengan Imam Malik. Itu dah cukup power dah tu. Ulama muktabar pun berguru dengan guru-guru. Itu contoh yang amat kita pegang. Tiada ilmu daripada mimpi. Hanya bermimpi sajalah kalau kita dapat ilmu-ilmu itu. Jangan dia amalkan. Dia sangat memberi kesan yang amat berbahaya ke dalam kehidupan kita. Lagi apa yang digunakan? Ada juga yang kata membolehkan rawatan menggunakan jin Islam. Boleh Ustaz, guna jin Islam. Dia sama macam kita juga. Cuma beza tak nampak dan kita ni nampak. Apa salah kita gunakan dia? Dia daripada kalangan jin Islam. Tolong kita. Dia nak buat dia punya jariah, buat kebaikan untuk kita. Apa salahnya? Kat mana salahnya? Dia lagi mengetahui alam jin. Dia sebab satu alam dengan dia. Jadi kita gunakanlah kelebihan ini untuk membantu masalah kita. Ada satu peristiwa di Kelang juga, lepas kuliah macam ni, dia minta saya berdebat. Dia nak minta musyakarah. Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Saya nak musyakarah dengan Ustaz. Sebab apa yang Ustaz cakap tu tak betul. Saya menyanggah sesanggah-sanggahnya. Kita nak duduk, kita cari satu tempat, kita musyakarah. Sebab dia mengubat menggunakan Puteri Gunung Ledang dan orang Bunian. Dia kata Puteri Gunung Ledang ini datang daripada kalangan orang-orang Islam. Bukan orang Islam, jin Islam, dan orang-orang Bunian yang digunakan ini adalah daripada kalangan Islam. Jadi banyak dah membantu pesakit. Apa masalahnya? Apa masalah? Jadi Ustaz dah buat satu pernyataan yang sangat bercanggah dan menuduh kami sebagai melakukan syirik kepada Allah. Dia minta kita membuat hujah. Pertama, kenapa tak boleh saya berpegang kepada fatwa kebangsaan? Fatwa. Kalau fatwa dah keluar, siapa berani sanggah? Yang bermesyuarat ini bukan orang biasa. Dia dah tengok daripada segenap sudut. Barulah fatwa itu akan dikuatkuasakan. Fatwa kebangsaan tahun 2016. Mufti Wilayah Persekutuan menyebut menggunakan perkhidmatan jin adalah dilarang bagi menyekat jalan-jalan yang boleh membawa kerosakan akidah. Ini dikelilingi sebagai zadul zara'i, mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa kerosakan dan bahaya daripada sudut akidah. Mufti Pulau Pinang, Mufti Pahang lagi mengharamkan penggunaannya. Dia ada dua pendapat, satu dilarang, yang kedua diharamkan. Ada berani lawan. Jangan lawan saya, lawan fatwa. Bukan fatwa Ustaz Hezri, fatwa kebangsaan. Dalil yang digunakan adalah daripada surah Al-Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa jin lelaki daripada kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Tambah dosa dan kesesatan. Surah Jin ayat ke-6. Allah tak sebut pun jin Islam atau jin kafir. Allah sebut bulat-bulat hanya perkataan jin. Jadi boleh menambah kesesatan. Ada satu dakwaan lagi. Biasa dengar tak? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Ada tak pernyataan tu? Biasa dengar kan? Betul tak pernyataan tu? Betul tak pernyataan tu? Ada ramai ustaz sebut benda ni. Ramai penceramah akan sebut, jangan bersahabat dengan jin. Sesungguhnya sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Dia nak bagi takutkan kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada pernyataan tersebut. Dalam hadis tak ada kalam siapa pun kita tak jumpa. Siapa yang mula-mula menyatakan pernyataan ini,
Kita tak jumpa usul dia, mana asal dia. Usul asal dia tak tahu mana sumber-sumbernya. Jadi ulama dah sebut benda ini adalah tidak tepat kerana dalam surah Jin ayat 14 dan 15 ada sebut ada jin yang baik dan bertakwa kepada Allah, ada jin yang tidak beriman kepada Allah. Ada dua golongan, yang baik dan bertakwa, satu lagi yang kufur dengan Allah. Jadi mereka yang bertakwa ini akan dimasukkan ke dalam syurga sebagaimana kita. Mereka ditaklifkan dengan syurga dan neraka. Mereka ditaklifkan dengan dosa dan pahala. Jadi adakah jin yang duduk dalam surau ini, yang mendengar kuliah, yang solat berjemaah dengan kita kat belakang tadi, mereka ini sejahat, dia punya perangai seperti sejahat-jahat manusia. Perangai dia seperti Fir'aun. Na'udzubillah. Satu tuduhan berat kepada jin-jin Islam yang bertakwa kepada Allah. Jadi pernyataan itu adalah tidak benar. Kalau ada yang sebut, satu pernyataan yang perlu disanggah dan tidak benar. Kesian dekat jin yang baik dan bertakwa di sisi Allah. Okey? Rawatan jarak jauh. Ya, itu kekeliruan yang ketiga. Dirawat jarak jauh. Sangkal putung contohnya. Siapa pernah buat? Siapa pernah buat? Diurut daripada jarak jauh, patah tangan tu. Perawat dekat rumah, pesakit di hospital, tangan dia patah. Bawakan tulang ayam, tak pun tebu hitam. Diurutnya daripada rumah. Urut. Dekat hospital dia dah rasa, sakit. Siapa datang malam tersebut, urut pesakit ni. Anda boleh jawab sendiri. Yang datang orang yang kita tidak dapat lihat. Adakah roh tukang urut tersebut keluar daripada jasad, pergi kepada pesakit tersebut? Dia datang. Mustahil. Sekiranya roh keluar daripada dia, maka qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal tukang urut ni. Tak balik-balik roh dia selepas pergi urut Pak Seman dekat Ustaz Kelang. Berbahaya. Itu semua kaedah rawatan jarak jauh yang ditegah oleh syarak. Tak percaya tanya Imam Selamat. Berapa ramai yang kena sakar putung, akhirnya ada gangguan makhluk halus. Elok patah, datang masalah gangguan. Tertinggal jin tu dalam badan. Jadi masalah. Hati-hati. Ya, jatuhan jarak jauh ini tidak ada di dalam syarak. Apa yang ada? Doa, solat hajat. Sakit ni kita tahu ada masalah, kanser dan sebagainya. Imam buat solat hajat, doakan ke sebab itu tidak ada masalah. Yang salah bila kita, pesakitnya tak ada depan kita, bagi nama, bagi gambar, nama ibu. Tengok, saka. Ada orang sihir, ada orang sihir. Kita scan sekejap. Bagi gambar, bagi nama ibu, tarik nafas. Pegang sikit. Nak dapatkan Islamik sikit, tambah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tengok kat gambar. Patutlah sakit. Selama ni ada sakit dalam perut, betul tak? Betul. Ada sakit kepala yang amat sangat, betul. Kaki sebelah kiri itu bisa sebelah ibu jari, betul tak? Tepat. Sebiji betul. Siapa ya yang buat ni Ustaz? Tak jauh orang. Orangnya rendah-rendah. Kadang-kadang jadi imam, dia meniaga kuih, kadang-kadang makan tengah hari. Patutlah. Tak tegur, tahu dah. Lama je tak tegur kita, datang masam muka. Dia rupanya. Dah. Saya tak sebut siapa ya. Dia bagi ciri-ciri daripada scan yang dia buat. Scan. Perawat ni dekat Kedah. Pesakit ni dekat Pulau Pinang. Biasa tak berlaku? Biasa. Benda ini yang tidak ada dalam pengubatan Islam, malah ini disebut sebagai al-kahin. Al-kahin, ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Baginda menjawab, mereka itu tidak ada apa-apa. Para sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah,
Ada kalanya mereka meramalkan sesuatu dan kemudian ternyata ianya benar. Nabi SAW menjawab, itu adalah sesuatu yang benar yang didengar oleh jin. Kemudian dibisikkannya kepada para walinya dan mereka mencampurkan dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Abu Razak. Matannya sangat kuat. Muslim pun ada, Bukhari pun ada, serapa berani sanggah. Tepat apa yang Nabi sebut. Dia boleh tahu sebab adanya jin. Jangan marah saya. Yang sebut adalah Nabi SAW. Kalau jumpa orang sebegini, Nabi kata dia adalah seorang kahin, dukun. Siapa jumpa 40 malam solat ditolak oleh Allah. Kedua, kalau percaya, kufur dengan apa yang Nabi bawa. Hadis sahih. Bukan saya sebut. Hati-hati. Sebab ini akidah. Pertahankan akidah kita. Selamatkan akidah kita. Walaupun kita sedang diuji dengan pelbagai masalah, sabar, tabah, kuatkan semangat, masih ada jalan. Dah pakai Al-Quran Ustaz, tak sembuh-sembuh pun, sabar. Apa lagi yang lebih kuat daripada Al-Quran? Tidak ada. Ini jawapan Tuan Guru Dr. Aman Kasimin. Kita dah usaha macam-macam dengan Al-Quran, tak sembuh. Sabar, akan sembuh. Itu jaminan daripada Allah. Tak ada lebih hebat daripada Al-Quran. Tak ada dah. Full stop dia kata. Ini Dr. Aman Kasimin punya pernyataan. Itu yang kita tanyakan. Kalau pesakit ni macam mana Ustaz? Tak sembuh-sembuh ni. Tegakkan Al-Quran. Bagi dia amalan betul-betul, istiqomah. InsyaAllah sembuh. Itu penyampaian Dr. Amran Kasimin. Okay, sebelum kita tutup insyaAllah, kita kongsikan beberapa barang-barang yang pernah ditunjukkan dan diberikan oleh pesakit supaya dia menjadi iktibar kepada kita. 5 minit insyaAllah cukup. Ini contoh pakaian yang pernah diberikan oleh dia ada wafak-wafak yang dituliskan pada baju ini. Tahu tak siapa yang pakai? Seorang pemimpin yang pernah menjadi pemimpin kepada kita. Bekas pemimpin. Dan dia akhirnya bertaubat. Lepas beberapa perkara lah. Dia punya masalah bertimpa-timpa. Tak selesai-selesai. Keluarga jadi porak-poranda. Akhirnya sakit. Jadi hidupannya sangat terganggu. Antara kenapa jadi macam ni, semasa dia menjadi pemimpin, inilah pakaian dia. Sebelum dia memakai baju kemeja dekat luar, ini baju dalam yang dia pakai. Kita pangkah semasa mengundi. Rupa-rupanya yang ada kat dalam badan yang dipakai. Ini penghinaan kepada Al-Quran. Ni juga salah satu pakaian yang dipakai. Orang yang sama. Diserahkan untuk dilupuskan, dia bertaubat kepada Allah. Dia tak sanggup dah lagi nak simpan benda ni dan buat pengakuan. Tolong Ustaz, buangkan. Ini yang dipakai di dalam pakaiannya. Surah Al-Fatihah, 3 kul. Dipakaikan di badan. Ini bukannya, ya Allah. Saya boleh kata inilah satu amalan khurafat, satu perkara penghinaan kepada Al-Quran. Al-Quran tidak selayaknya dijadikan sebegini dan dipakaikan pada badan. Al-Quran perlu ditadabur, Al-Quran perlu dibaca, Al-Quran perlu diamalkan. Itu Al-Quran, sifat Al-Quran. Bukan dipakai sebegini. Ini satu perkara yang kita sebut amalan khurafat, kepercayaan khurafat, akhirnya membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini pakaian juga seorang daripada pesakit kita. Takdir Allah, dia koma lebih sebulan. Okey? Dia ada pakai tangkal dekat belakang jaket-jaket dia ni lah. Dia punya vest ni ada disimpankan tangkal. Okey? Dekat sini 1, 2, ada 3. Apa berlaku kepada pesakit ni? Dalam sebulan dia bertarung nyawa di dalam ICU. Keluarga dah bincang supaya dicabutkan alat bantuan pernafasan. Sebab dah teruk sangat dah. Cabut. Dengan izin keluarga, sign, doktor pakar cabut. Doktor kata standby. 5 minit ke 10 minit je. Sebab dah tak ada support daripada
mesin. Cabut, tak meninggal. Seminggu dia relax. Seminggu. Masih boleh bernafas, jantung masih tuk, 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 tuk. Doktor dah pelik. Sudah. Dia dah suruh standby. Alamak, kali ni tak jadi. Doktor pun salah. Doktor bukan boleh pegang nyawa kita. Itu satu nak ngajar doktor tu. Doktor bukan selalunya betul. Kadang-kadang dia tersilap. Sebab yang mematikan kita bulat-bulat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bukan jin. Jin tidak boleh mengawal nyawa kita, menjaga, mencabut nyawa kita, menahan roh kita keluar. Tak boleh. Tapi inilah bahagian pesakit tu. Dah ketetapan Allah, belum sampai masa dia nak pergi. So seminggu dia bertahan, lepas cabut mesin. Ya, lepas cabut mesin. Dah lah cabut mesin, cabut lagi oksigen. Dah tak pakai apa-apa oksigen, dia masih boleh bernafas dan bernyawa. Jadi keluarga jadi pelik, lepas doktor pun pelik, dia minta cari ustaz. Doktor sebut, gila cari ustaz. Dia bisik dekat anak dia. So anak dia cari, jumpa dekat rumah amalan dia masa muda. Dia bawa benda ni kepada kita batalkan, kita rukyahkan. 10 minit selepas dia bawa baju, dia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Nak kata apa? Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia memang tak ada kuasa untuk menahan nyawa manusia. Jin manusia tidak ada. Tapi ikhtiar doa sangat penting. Sangat penting. Mungkin ini bahagian dia. Boleh jadi asbab tak? Boleh jadi asbab kematian dia. Contoh baju ni, ownernya dah meninggal dunia. Moga-moga Allah ampunkan segala kesilapannya. Ini contoh. Ini sebab kaitan dengan orang Meru. Ini tali pinggang biasa. Kan? Tak ada apa-apa dengan tali pinggang ni. Kalau kita gunting kepala ni, akan ada kertas di dalamnya. Macam ni. Yang dilipat-lipat dan dimasukkan ke dalam ni. Dijadikan sebagai tangkan. Dalamnya tulisan-tulisan sebegini. Okay? Dikatakan ayat-ayat Al-Quran. Dimasukkan ke dalam tali pinggang dan dipakai. Orang Meru. Yang buat ni orang Meru. Apa kerja dia? Tukang urut. Dia akan mengurut. Bila dia nak mengurut orang, dia akan memakai tali pinggang ni. Dia akan pakai, then dia akan urut. Dia ada lagi pasangan dia. Pasangan saya tak bawa. 2 bilah keris. Tali pinggang 1, 2 bilah keris. Dia akan pakai tali pinggang, dia akan pegang 2 bilah keris, and then baru dia akan pegang pesakit dia. Dia akan urut. Sembuh tak pesakit? Sembuh. Hilang rasa bisa-bisa badan, sehat pesakit bila dia urut dan dia tidak penat bila mengurut. Siapa yang urut ketika itu? Jin. Khadam bersama-sama dengan dia. Dia tak perasan apa yang dia buat ini datang bersama dengan khadam. Yang sakit bukan tukang urut. Kenapa dia buang benda ni? Dia dah mula kacau anak-anak. Anak jadi apa? Seorang kena skizofrenia, seorang kena bipolar. Bipolar dan skizofrenia ni masalah mental. Doktor kata gila. Perlu makan ubat penenang. Anak dia pernah buat apa? Pernah minum air klorok. Ambil air klorok tu, dia minum. Doktor sahkan anak-anak dia dah sakit mental. Bila rasa masak dia ni kenapa jadi macam ni? Baru teringat benda-benda ni dia pakai. Kesan bukan kepada yang mengamal, kesan kepada anak-anak cucu cicit ke bawah. Kesian tak? Kesian. Ni, tali pinggang. Kalau kita buka ni, dalam dia ada tangkal sebegini. Ini yang diharamkan oleh agama kita. Kita tak perasan. Tapi itulah yang berlaku. Okay? Yang ni biasalah kita jumpa. Ini paling banyak kita dapat, dia pakaikan di pinggang-pinggang. Dalam pun sama, ada tangkal dia. Dia bukan kosong lah dalam ni. Diikatkan di pinggang. Okay? Kadang-kadang diikat di kepala. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa yang ada dalamnya? Biasa kita jumpa yang macam ni. Kulit kijang putih, tertera ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada ayat Al-Quran dia. Siapa kata tak ada? Ada. Ayat Quran, apa salahnya? Ini penghinaan kepada Al-Quran. Penghinaan kepada Al-Quran dengan jelas.
Apa ayat dia? Contoh ayat yang ada kat dalam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ni, ini yang tertulis di kulit ini, letak kat dalam ni, dipakaikan sebagai tangkal. Siapa ada sila buang, bakar, musnahkan. Ni Quran-Quran kecil yang jadikan sebagai tangkal, dicetak lebih kurang besar ibu jari, pun juga kaedah yang bertentangan syarak, penghinaan kepada Al-Quran. Ni rare sikit ah. Ni apa ni? Marah dia. Kuku harimau, kaki harimau. Ni kaki harimau. Dia datang bersama-sama dengan kain kuning ni lah sebenarnya. Dia tak dalam ni, dibalut kan, tak nampak. Ini isu dia yang berlaku. Cucu dia jadi masalah. Cucu dia jadi degil, cucu dia jadi melawan cikgu. Dia bukan lawan murid, dia bukan gaduh antara sama kawan. Tak, yang dilawan adalah cikgu sekolah. Cikgu cakap, dia marah cikgu balik. Kantoi isap rokok, dia marah cikgu. Suka hati saya dah isap rokok, bapak saya punya duit. Dia marah cikgu. Kat rumah isap rokok, marah bapak dia. Abah pun isap rokok, saya isap lah. Dia ikut abah dia katanya. Itu marah. Jadi itu yang berlaku. So degil anak ni, keras kepala. Bila ruqyah, jadi seperti harimau. Mengaum-ngaum dia. Rupa-rupanya atuknya menyimpan benda ni. Atuknya punya. Ada tu kat dalam almari. Cuba tengok dalam almari. Keluar dalam almari, dia bagi. Ada kaki harimau. Cucu kena. Dah meninggal dah. Baru juga meninggal tahun lepas. Atuknya meninggal. Sebaik sempat buang. Andai katalah tak sempat buang, ownernya agak-agak apa berlaku? Jadilah saka. Tak jadi tanya Ustaz Selamat. Itu kan Ustaz? Akhirnya menjadi masalah saka yang berpanjangan. Sempat bertaubat, sempat buang. Itu yang berlaku. Last sekali insya-Allah sebelum kita balik. Sebelum kita tutup. Sebab ini penting, jangan sampai tersilap. Paku. Paku ini berkalimah lah, bukan paku biasa. Ia saya sebut, ada mudir tahfiz, dia seorang penceramah, dia mengajar pagar rumah menggunakan paku. Orang ni tengok buat. Dia tak tanam. Ustaz tu ajar tanam. Bacakan ayat-ayat pendinding pada paku, ditanamkan kat rumah. Tak, dia kata, tanamkan hilang, lupa kat mana. Lala dia tak kat pintu. Dia ketuk kat pintu. Tam. Mana? Tam. Elok. Satu rumah. Depan, belakang, kanan, kiri. 4 batang. Ya, ni paku 4 batang. Paku ni kalau kita tengok betul-betul dia ada kalimah. Satu batang RM80 dibeli pada seorang perawat, RM80 dan dia taruhkan di setiap pintu rumah dia. Ambil kaedah daripada ustaz yang mengajar. Perkara ini satu yang ditegak oleh syarak. Apa berlaku kepada dia? Anak-anak semua sakit. Anak-anak semua diganggu oleh makhluk halus. Masalah gangguan yang tidak selesai sampai ke hari ini. Ini yang berlaku bila kita cabutkan benda ni, barulah dia rasa lapang, dia rasa tenang, dia rasa sesuatu yang berbeza dengan kehidupan dia. Sebab ini satu perkara yang tegak oleh syarak. Jadi moga-moga ia bermanfaat. Ya, jadikan ini sebagai iktibar. Jika ada siapa-siapa yang memberi atau masih menyimpan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi peluang daripada Ramadan ini yang terbaik sekali. Jika ada masalah gangguan, ada masalah daripada sudut rohani, fizikal, waktu terbaik ini Ramadan lah kita cari peluang untuk mencari kesembuhan. Cari perawat, rawat diri sendiri. Ya, moga-moga Allah bagi kesembuhan kepada kita. Ya, sebelum kita tutup, saya buka kepada soalan. Jika ada soalan. Ada soalan? Tentang Fadhal lagi. Rawat diri sendiri kita. Okey. Alhamdulillah. Boleh, masya-Allah. Jadi sekiranya kita sendiri dah ada masalah dengan gangguan, ya, terapi yang terbaik untuk rawatan diri sendiri adalah amal soleh kita. Dengan haji datang solat berjemaah, dengan amalan zikir-zikir yang haji buat, dengan hadiri kuliah-kuliah ini, insya-Allah inilah ubat yang terbaik untuk penyakit gangguan makhluk halus. Ya, dia memang ada yang mengganggu kita. Kadang-kadang ia kesan daripada
nenek moyang kita dulu, menjadi kesan kepada kita. Percayalah, yang sentiasa istiqomah dengan amal soleh, dia akan pergi serta-merta. Sedikit demi sedikit dia akan pergi, kita akan sembuh sedikit demi sedikit. Pengalaman kita bagi pesakit-pesakit yang heavy sebelum ini, kita ajarkan dengan zikir-zikir amal soleh, diistiqomahkan walaupun sedikit, biiznillah sembuh dengan izin Allah. Dengan amalkan 3 kul setiap kali lepas solat, amalkan ayat kursi sebelum tidur, ya, zikir-zikir pagi petang, ya, itu dah cukup memadai. Okey, ada satu zikir yang Nabi ajarkan. Ya, sebelum kita tutup, alhamdulillah, mungkin Allah nak suruh kita ingatkanlah apa zikir yang terbaik untuk gangguan makhluk halus dan terbukti ianya berkesan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sehari, itu pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, ditulisnya untuk 100 kebaikan, serta dihapuskan dari dirinya 100 keburukan. Zikir itu juga menjadi penjaga dirinya daripada gangguan syaitan, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang baik daripada apa yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih daripada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan kalimah ini boleh menjadi pendinding kepada masalah gangguan makhluk halus, iaitu syaitan. Inilah ubat yang terbaik dan terbukti mana-mana pesakit beramal dengan istiqamah, zikir ini mampu mengatasi masalah gangguan makhluk halus dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Menjawab je ya? Menjawab Alhamdulillah. Ada soalan lain? Tak ada. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.